Ya. Kita nak pergi mana, Cik? Nak pergi mana? Ayuh, Malaysia. Kat mana? Ceramah kat mana? Hari ni kat mana? Dekat MPAG. MPAJ. Lawan, tetap lawan. Ini mewakili anak muda dan kaum wanita yang ada di sini pada hari ini. Boleh dengar suara anak muda? Tak nak ni. Suara kaum wanita. Terutamanya kepada pemuda yang berumur 18 tahun yang ke atas. Kali ini, kemenangan kali ini bukan sahaja untuk Malaysia tetapi untuk kita semua yang bergerak anak muda, untuk kita semua yang bergerak kaum wanita, kerana ada Pakatan Harapan yang utamakan anak muda, Pakatan Harapan yang utamakan kaum wanita. Dan sekiranya susah juga nak melayan kau ni. Kalau sana minta, sini minta, sana minta, sana minta kan. Saya calon nombor 1. Ni nombor berapa ni? Nombor 1. Ni naik atas. Naik atas lah ni. Nyanyi sama-sama dengan kami. Satu kasihan abadi, tiada tandingi, dia yang satu pakatan. Jiwa-jiwa tetangga, kucing, anjing semua tak bawa bang. Keluar mengundi boleh atau tidak? Beritahu mereka kalau kita tak bagi peluang kepada Dato' Sri Anwar dipilih oleh rakyat, betul? Sebab saya pernah panggil Azmin Ali ni Min. Ya? Sebelum dia Datuk Seri, boleh panggil dia Min. Dia pernah datang kereta ambil saya kat rumah pergi program 10-20 tahun yang lepas. Azmin Ali ni dia rasa dia boleh menang di kompak ini sebab atas body dia Azmin Ali. Tapi orang tahu bahawa dia menang di sini kerana Parti Keadilan dan Pakatan Harapan, betul? Pilihan raya kali ini penting sebab ini merupakan peluang kita untuk membetulkan apa yang berlaku pada langkah syaratan. 2018 rakyat cukup semangat. Orang di luar negara, rakyat di Amerika nak hantar balik undi, nak pastikan sampai ke Malaysia. Ada kumpul duit, ada yang pulang dari jauh dan sebagainya. Tetapi kerana kelakuan Azmin dan kuncu-kuncunya, maka kerajaan yang dipilih oleh rakyat itu hancur. Sebab apa? Sebab Azmin dia nak jadi Perdana Menteri, betul? Tak sabar. Dia nak dapat jawatan besar. Saya masih ingat, saudara-saudara, malam kita menang 2018, Azmin ni punya takut. Dia takut apa? Dia takut kita letak dia kementerian di persekutuan yang junior. Dia bukan lagi jadi MB Selangor. Dia duduk lobby Tun Mahathir, dia duduk lobby Abang Mat, dia duduk lobby Lim Guan Eng supaya sokongan untuk dia jadi MB Selangor. Saya ingat Abang Mat tanya, dia kata, Kak Wan dah sokong belum? Dia dapat jadi MB Selangor. Tiba-tiba bila dia dapat jawatan Menteri Ekonomi, dia tinggalkan, dia jadi Menteri Ekonomi. Jadi segala-galanya pada dia ialah soal jawatan. Apa yang rakyat dapat? Tak dapat apa-apa. Sebab dia pentingkan kuasa. Dan hari ini, dalam pilihan raya kali ini, kita kena ingat ada beberapa calon Perdana Menteri. Barisan Nasional, dia confused sikit dah, tapi dia cakap calon PM dia ialah Ismail Sabri. Okey. Perikatan Nasional cakap Muhyiddin Yassin. Tapi saudara-saudara kena ingat, kalau ada orang di sini pilih UMNO,
ataupun Barisan Nasional, ataupun ada orang di sini pilih Perikatan Nasional, dia akan last dapat Zahid Hamidi. Ada yang nak Zahid Hamidi jadi PM? Dan Zahid Hamidi nak jadi PM, adakah pasal nak tolong rakyat? Dia openly dalam program macam ni, dia boleh cakap kita kena menang besar supaya bukan saja aku Zahid Hamidi, tapi engkau Tok Mat, engkau Vignesh Warren, engkau Wika Siong, korang, kita orang semua tak masuk mahkamah dan penjara. Itu saja yang dia nak fikir. Masa tu bahawa Pakatan Rakyat, Keadilan dan juga DAP dan sahabat lama kita goyang menghadap cabaran, tidak gelabah. Tuan-tuan, Perdana Menteri Malaysia ke-10, Ahli Parlimen Tambun Yang Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih orang Gombak. Panas, malam ni hujan, tapi pendirian tidak goyang sama sekali. Saya memang pilih untuk datang ke Gombak, untuk ajar pengkhianat ditendang dari Gombak. Apa jenis manusia? Diangkat oleh rakyat di bawah, dirangkat oleh parti yang berjuang, kemudian gila dengan jawatan, gila dengan kekayaan, sanggup khianat amanah sendiri. Saudara, Amiruddin ini dia orang sederhana. Saya tak. Saya chief. Dan chief dah cakap yang khianat mesti diterajang keluar dari Gombak. Sebelum tadi saya di Ampang tengok calon pergi ke kau. Baru kamu tahu. Elok-elok orang angkat, kamu khianat, jatuhkan mandat rakyat. Rakyat pilih Harapan. 2018 Juni siapa? Harapan. Simbol logo keadilan untuk Harapan. You kerja masa itu parti bersama. Bagaimana boleh kita tinggal itu semua? Sebab itu saya nak mula dengan isu pengkhianatan ini. Hari itu saya terang sejarah Melayu. Gobin tak tahu, Anthony Lok tahu. Sejarah Melayu tentang kisah Raja Mendelia dengan si Kito tu bila didapati khianat dan fitnah, disula sampai mati. You tahu apa sula? Sula diasuh rencong buluh, dijolok di bawah sampai ke mulut. Jarak, nak buat macam tu jangan. Saya bagi contoh sejarah. Kerana sejarah Melayu mengajar kita supaya jangan khianat. Saya tanya seorang Cina di mana, di Perak. Saya kata, orang Cina, sejarah Cina kalau khianat bikin apa? Dia diam. Apa? Dia buat zam. Ya, patung kepala. Yang ini baik. Si Kito disula sampai mati. Kemudian rumah dia dibakar hangus. Tak puas hati lagi. Tak mau jenis manusia seperti ini hidup dan mempengaruhi turun-temurun Melayu, maka dicangkul tapak tanah rumah, pasir itu dicampak ke laut. Kita tak akan sula, kita tak akan bakar rumah, tetapi kita akan campak
Azmin Ali dari Gombak, biar dia kalah teruk di Gombak. Dia jadi pengajaran kepada anak-anak bangsa Melayu masa akan datang. Jangan layan, jangan terima orang yang khianat amanah. Faham? Boleh? Kalau sanggup berhujan, saya tak inginkan macam Amerika kata, bukan soal pasnya. Parti kita dan negara kita mesti hidup sebagai satu pasukan. Mana boleh main cerita ini Melayu, ini Cina. Kalau Melayu, Anwar Perdana Menteri, dia ikut Cina, Cina ni komunis. Tengok muka kopi macam komunis ke? Ya. Abang boleh muka Menteri Luk nampak baik aja. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Kita tak setuju dengan DAP, tak apa. Tak setuju dengan Gobin, okey. Tapi jangan hina dia. Jangan aibkan dia. Jangan fitnah dia. Ini bertentangan dengan budaya kita dan agama kita. Yang cakap itu apa? Ketua PAS Perak. Ketua PAS Perak bodoh. Ketua PAS Perak bodoh. Ketua PAS Perak bodoh. Ya. Bangang. Mana boleh begitu? You pakai kipas putih, maki orang. Ini Cina. Anwar, Cina nanti take over. Cina nanti jaga dia. Pertama saya nak kata, kamu ingat aku bodoh macam kamu? Keduanya, saya berkawan dengan Cina, India yang baik. Macam Lok kata tadi. Yang kamu Cina gerakkan tu boleh pula. Ketua PAS Perak pandai bombong. Baik. Lebih daripada itu dia kata, Anwar Perdana Menteri dengan pengaruh DAP, semua di Malaysia ni jantan boleh kahwin dengan jantan. Apa punya jenis manusia ni? Ini bukan politik. Ini bukan lagi cara mainan politik. Ini cara orang terlampau fanatik yang akan merosakkan negara kita. I say this. Lawyer. Bukan lawyer buruk, lawyer betul. Lawyer ni ada. Ini bukan lagi politik. You must remember. Orang Gombak dengar dan saya percaya seluruh Malaysia. Saya tidak anti PAS. Saya pernah bekerja dengan mereka. Dan saya masih muliakan dan hormat almarhum Tun Buning Abdul Aziz. Saya tak pernah lupa jasa orang-orang seperti almarhum Fadil Noor, almarhum Yusuf Rawah. Tapi saya tak faham sikap Hadi Awang. Sebenarnya sikap fanatik berbahaya kepada negara. Jangan layan sama sekali pengaruh PAS yang fanatik ini. Ini adalah kumpulan yang sokong Perikatan Bersatu, calon bersatu yang lawan Amin. Walaupun saya tahu ramai ahli-ahli PAS di bawah tidak bersama. Saya nak bagi pandangan, kita mesti martabatkan Islam. Islam itu agama persekutuan. Dan Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu menjadi tinggi. Bukan parti Islam. Dia kata masuk parti Islam masuk syurga, yang bukan parti Islam neraka. Ini termasuk calon bersatu lah. Calon bersatu yang disokong oleh PAS, dia bukan parti Islam, masuk neraka. Ini dia. Jadi orang macam kita ni semua masuk neraka kerana tak ikut parti Islam. Dia ingat parti masuk syurga neraka ni bapak dia punya. Orang yang cakap ini apa? Bodoh. Ini semua bodoh. Ya. Sir, walaupun saya bagi contoh begini, bila saya sebut di Ipoh, bila kawan-kawan saya calonkan saya kata kita mesti jangan duk fikir saya nak Amir menang, saya nak Bobby menang, atau Lok menang, Sadiq menang, Anwar menang, oh jadi Perdana Menteri. Bukan. Kalau menang bawa perangai yang sama,
Dasar yang sama dah tukar beberapa Perdana Menteri. Baru-baru ni saja daripada Mahathir lagi. Kemudian ganti dengan Mahidin Kiana. Dia bagi tahu saya, kita nak kerajaan Melayu dan Islam. Saudara, kerajaan Melayu Islam itu amanah, tak rasuah, adil, tidak zalim. Itu kalau nak guna nama Melayu dan Islam, mesti adil, tidak zalim dan baik, adil kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Padu. Pas Mahidin, Mae. Hari ini dia sebut, bagilah saya peluang jadi Perdana Menteri, saya akan kurangkan jumlah menteri. Mae, cari modal lain lah. Saya umum yang tu, dia pun dia tengok macam mana dia. Bila saya umum, orang tepuk. Oh, dia kata kalau gitu saya umum, orang tepuk. Dia umum, orang tak tepuk. Baik, saudara. Saya sebut tadi, tukar peta politik ataupun political landscape in the country. Maknanya apa? Pegang kuasa bukan untuk bolot kekayaan. Tak boleh lagi dah. 1MDB, LCS, helikopter, frigates, submarines, sakau semua. Ya, tak boleh. Ya, punggah kekayaan negara macam bapa dia punya. Ya, bukan satu dua orang. Ada orang kata kleptokrat Najib saja. Bukan. Sistem itu ramai yang lain kaki sakau. Mahidin istiara darurat, tak boleh bahas di parlimen. Apa dia buat? Tak ada soal. Dia guna itu untuk luluskan peruntukan 580 bilion ringgit projek-projek tanpa tender. No transparency, no accountability. Ya. Maknanya apa? Kalau jalan tu 200 juta, dia letak 240 juta, kita tak tahu. And now dia cakap, I am the best Prime Minister. Dia dengan Khairi buat dasar. Berapa orang meninggal dunia? Sampai sekarang berapa kos vaksin? Mana dia tender? Siapa company dapat? Tak tahu. Saudara, saya rayu, tolonglah selamatkan negara kita. Please. Tak ada upaya kita in uridu illal islah mastata'tu. Tak ada upaya kita melainkan berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah peluang kita sedaya upaya bawa perubahan untuk kebaikan negara. Dan ini maknanya rakyat. Selalu orang remehkan bila saya kata I trust and believe in the wisdom of the masses. Dia kata no. Masses boleh dibeli, masses boleh ditipu. Tapi ada ketika aja dalam sejarah dunia, dalam perjuangan menentang penjajah dan imperialism, undang-undang, kekejaman, wang ringgit, penipuan media tidak boleh mengalahkan kesedaran dan kebangkitan rakyat. And you have seen this. Saya cakap dengan Gobin sebentar tadi, kalau 2018 ada sengkat akhir. Tapi sekarang kita pergi, tadi saya di Ampak, pukul 6 petang di Sungai Buloh, pukul 3 petang di Kapau, tengah panas berpuluh-puluh orang datang ramai, tak peduli panas, tak peduli hujan, kerana mereka nak sokong perubahan. Dia tahu kita nak bersihkan negara ini, bukan motor bersih dan stabil. Nak bersih apa? Kamu sakau punya bersih apa? Sebab itu saya kata, tak ada tolak ansur. Saya terima kasih. Saya panjang bincang dengan Lok dengan Mak Sabu soal
pemerintahan baru dan sebagainya. Sudah tahu tak yang dia maki dan hina DAP? Saya tahu dah nak bawa perubahan sampai hari ini. Sampai malam ini dah 11.45. DAP tak pernah minta jawatan atau letak syarat kepada saya. You ingat UMNO macam tu? Sebab itu media nanti 70 menteri. Mae Sabri 70 menteri, termasuk duta khas tak buat kerja. Mana dia maruah? Kalau saya ahli parlimen, duta khas, saya kena buat kerja. Kalau tidak, saya kena pulangkan balik allowance itu. Parlimen tak attend, kita kata Allahu Akbar, kemudian baik, saya sibuk tak boleh attend, tolak allowance. Ini allowance ambil. Baik, jadi saya kata pertama apa dia? Governance, tata kelola yang baik. Itu tak boleh tolak usul. Kedua, ekonomi. Ini ekonomi ringgit berudum, harga barang naik, ayam, bawang, daging, sayur, ikan, telur. Saya tahu dia nak suruh cakap apa. I know. Saya tahu dia nak suruh cakap apa. Kami tak pernah dengar lagi. Dia tahu dia nak suruh cakap apa. Dia nak suruh kata 70 menteri gaji RM70,000 seorang, tapi saya tak kata, dia kata. Maksud saya telur ayam, telur itik. Maksud orang Gombak, saya tak tahu otak dia ke mana. William Shakespeare kata, nothing is good or bad, but the mind maketh it so. Itu yang orang tak boleh tahan ni. Yang Lok sebut tadi. Kita boleh quote Shakespeare, kita quote Quran dan hadis. Nak pimpin rakyat Malaysia, kita boleh quote juga Confucius. Orang kata tengok Anwar ni, dia ikut Cina, dia liberal. Jadi sudah ekonomi, kena jaga ekonomi. Kena rakyat susah, harga barang naik, gaji tak naik. Amiruddin sebut peluang pekerjaan terbatas. Nasib baik Selangor ambil inisiatif tambahan. Sayur, ikan, ayam, Kerajaan Persekutuan tak boleh buat apa-apa. Selangor ambil inisiatif, usahakan beli untuk kurangkan sedikit harga. Walaupun ini bukan urusan kerajaan negeri. Sudah. Orang tanya, kalau begitu caranya apa? Saya bagi contoh. Saya bagi contoh beras. Siapa yang import? Bernas. Berapa untung? 400 juta ringgit setahun. Siapa yang tanam padi? Pesawah padi paling miskin di Malaysia ini. Dia kata SA poverty crop. Yang paling miskin di Malaysia ini adalah pesawah padi. Apa salahnya kalau bernas import, bagilah sebahagian besar untung itu balik kepada pesawah padi. Kita cadang, Najib tak terima. Kita tekan, Mahyudin tolak. Kita tekan, Mae Sabri tolak. 21 bulan kalau kita naik, insya-Allah untung itu balik kepada pesawah padi. Nak jadi pemimpin, semua orang berebut, tapi tak berani berdepan dengan tokoh-tokoh besar. Ya. Sebab apa? Sebab ada kepentingan. Macam harga minyak kelapa sawit, minyak makan, minyak mentah, mahal. Tapi saya kata kita ekspor, untung besar. Syarikat yang untung kecil jangan ganggu. Yang tumbuh untungnya 200-300 ribu ringgit setahun biar. Tapi kalau untungnya 500 juta ringgit setahun, 1 billion ringgit setahun, cap 10% jual dalam negeri. Dengan untung syarikat kecil, maknanya harga minyak dia turun dan supply cukup. Saya cadang di parlimen, kawan-kawan kita bantu desam.
tak berani Mahyudin, tak berani Mae Sabri untuk bercakap dengan tokoh-tokoh bangsa. Bagaimana nak jadi pemimpin kalau tak sanggup buat kerja bela nasib rakyat? Itu hanya beberapa contoh. Yang lain itu pendidikan. Dia bawa kempen sekarang, tak peduli nasib guru dengan nasib penjawat awam. Saya nak sebut saudara, semasa saya Menteri Kewangan, sebaik saja ekonomi itu pulih, tak pernah saya tinggal bonus 1 bulan bagi semua penjawat awam. Ya. Jadi ini satu sektor penting, mesti efisien, mesti dipantau kerja mereka, dan sebaik mereka mendapat prestasi yang baik, kita harus bagi pengiktirafan kerana dia khidmat direct kepada rakyat. Tetapi sekarang tidak begitu. Wang tak ada. Kalau bagi ini untuk pilihan raya saja. Ya. Sebab tu saya bagi tahu general, bukan general besar. Tadi saya kata general PTD, Panglima Tentera Darat, datang tadi duduk atas pentas bersama saya di Sungai Buloh. General Panglima Tentera Darat, Tan Sri General Hashim. Dia pun fed up dengan apa yang berlaku. Tapi seminggu yang lalu, general yang masih bertugas, bukan mantan general, datang jumpa saya dan kata lebih teruk daripada semua skandal ini ialah keadaan sekarang. Latihan tentera kita ada peluru, ya, ada senapang, tak ada peluru. Jadi saya kata berlatih macam mana? Ambil senapang, yap, ready, shoot, peluru tak ada. Jadi dia pakai angin, jadi macam filem Tamil. Macam Ranis Kam je. Dia datang tu, daripada dia tembak balik peluru tu pelah ke dengar. Jadi macam tu. Jadi dia kena suruh tentera kita imagine begitu. Dia tengok filem Tamil, dia tembak piu. Peluru tu pergi, kemudian dia ambil tangan, tepih. Kerana peluru tak ada. Apa punya negara ni? Menteri Pertahanan buat apa? Sengih nak jaga. Tak malu ke kamu? Nama Menteri Pertahanan datang ke Memenawang tabik, tapi peluru jelek. Parti kudi. Ayuh. Baik. Dia kata lagi teruk. Saya kata apa lagi teruk? Uniform. Ada tentera yang kena buat uniform sendiri. Bila saya sebut sini, ada guru jumpa saya. Saya kata, di mana saya kempen Datuk Johor mana? Guru, 2 orang guru. Dia jumpa Datuk, cakaplah pasal cikgu. Saya kata, pada saya cikgu, kami semua kena beli sendiri. Peralatan semua, buku. Betul tak ada guru cakap? Betul. Tapi siapa ada menteri kena buat? Oh, PH 22 bulan hancing. Saya baik aku tak menteri dari sini. Tetapi pertama, ada kebaikan kalau tidak dengan PH, tak ada penawaan, dan kawan saya tak duduk di Kajang sekarang. Tengok, kawan lagi. Cuma kawan ni dulu masukkan saya dalam penjara, sekarang karma orang lain masuk dia ke Kajang. Dan sentiasa menanti ketibaan Rosma. Ya betul. Kalau tidak, dia pergi. Jadi ada kebaikannya, tapi adalah kelemahan dia juga. Tapi jangan kita nafi. Umpamanya harga barang masih PH, harga ikan, harga ayam lebih baik sekarang atau dulu? Dah tahu betul. Tapi janganlah bising sangat soal 22. Tapi Menteri Ekonomi siapa ada masa tu? Menteri Ekonomi siapa? Siapa? Bangkar undi dia bawa. Yang teruk Felda bawa dia. Felda tak terkawal. Rencana ekonomi tak ada. Ini jadi masalahnya. Menteri Dalam Negeri siapa? Ya. Menteri Luar siapa? Yang buat ISET, pas ISET. Bawa perhimpunan ramai-ramai ISET. Masa dibentangkan
Weta Murti yang sekarang sokong UMNO. Ada India macam tu juga tu. India, can you imagine? Come on. Saya politik pun lama, I cannot understand. And Indian sokong UMNO. Ya re, apa tadi? Ya, masuk Melayu, apa masuk Melayu maksudnya yang baik lah. Apa yang masuk Melayu penyamun ni pasal apa? Ya. Oh, dia kata kita baik. Dia dengan Saifuddin Abdullah. Saifuddin Abdullah yang petang ni parlimen, yang kena marah kita. Saya bangun masa itu nak bakse tak boleh sebab Mahathir Perdana Menteri dan dibentangkan oleh menteri. Saya nak kata ya, tak boleh sebab saya tak setuju. Kadang saya kata runding dulu. Raja-raja tak setuju, kena runding, kena explain, buat town hall meeting. Jadi saya minta tangguh. Tapi sekarang ni di Indra Mahkota PAS sokong Saifuddin Abdullah yang membawa Aisat. Sebab tu saya kata tak betul dia orang ni. Ya, cakap lain buat lain. Ya. Jadi saya harap saudara, biar kita bagi peluang tumpu ekonomi kita, pelaburan masuk, pekerjaan tambah, harga barang turun, ringgit pulih balik. Selamatkanlah negara kini kerana ada Tuhan. Ini saya nak rayu saudara. Masa dah tak panjang. Saya dengan umur saya dah cuba ikhtiar sebaik mungkin, dan saya terharu kerana apa pun dia orang caci maki macam-macam sekarang ni, insya-Allah. Tapi saya tengok kebangkitan rakyat luar biasa. Saya tahu Gobin tahu, Gobin ni lawyer saya lama daripada mendiang Karpal Singh, kerja dan khidmat. Dia Sikh, dia bukan Islam, tapi saya tengok kemanusiaan dia, kegigihan dia. Saya nak cerita satu. Adik saya pun Allahyarham, pergi jumpa dia sekarang, kutip kawan-kawan uang kawan-kawan, kerana malulah kita. Dia duk pergi balik, kita tak bagi satu sen pun. Jadi adik saya kumpul-kumpul, saya tak tahu. Pergilah pejabat Karpal tengking dia, suruh balik, bawa balik duit dia tu, berapa ratus ribu ringgit. Minggu depan tu Karpal datang, dia jumpa saya, dia marah. What are you trying to do? Ini yang benda lah, aku dalam penjara kena marah lagi. Saya kata, what's the problem? No, you cannot do this. What you think I'm harap for money? Saya kata, apa benda? Aku duduk penjara tak tahu apa. Dia marah aja, Bobby. Sama lah beri korang ini juga. Marah dulu baru tanya. Jadi dia marah. Saya kata, apa what's the problem? No, you know. I serve. I know what you are doing. Your sacrifice, your family, for us all, for Malaysians. Jadi macam mana saya kata? Macam mana saya nak ambil uang dengan apa? Saya hadap. You korbankan. You kena pukul. Dia going on and on. Dan you think tak ada maruah ke? No integrity. No values in life. I do mean it. It's my duty to defend you because you have been unjustly treated, unjustly imprisoned. Itu kata Karpal. Lepas tu dah pasal kita tak biarlah dia kat ngeng. Saya kata apa dia? Baru dia cerita. Saya kata saya tak tahu. I'm in prison, I don't know. Tapi itulah value. Sebab tu orang tanya, oh Anwar ni DAP, Anwar ni baik dengan Kit Siang ke, baik dengan Karpal. Dia tak tahu kemanusiaan seorang bernama Karpal Singh dan komitmen dia. Dan dia bukan Islam. Dan kadang-kadang kenyataan dia saya pun tak setuju. Tapi janganlah menafikan kemanusiaan, kebaikan orang. And I'm proud to say he's a good Malaysian, he's a great Malaysian, he's fighter for justice and human rights in this country. What? Orang PAS kata Anwar pencacai DAP. I don't care a damn what you say. This is my job.
This is the future of this country. Saya nak anak-anak muda macam itu. Kita orang Islam baik, kita buat amalan, kita solat, kita jalankan tugas kita, jaga keluarga kita, jaga akhlak kita, jaga agama kita, tingkatkan penguasaan bahasa kita, budaya kita. Tapi jangan sekali-kali hilang kemanusiaan untuk kasih kepada kaum-kaum. Ini yang disebut penutupnya hadis Nabi Muhammad SAW. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihlah yang di bumi. Siapa yang di bumi? Manusia. Siapa dia? Muslim, Hindu, Sikh, Buddhis, semua manusia. Kasih yang di bumi. Apa tadi? Kalau kamu kasih yang di bumi, nescaya yang di langit akan mencurahkan kasih sayang kepada kamu. Itu ajaran agama. Ni nak dengar ni pas cakap macam ni ke? Ha? Pas cakap macam ni ke? Ketua PAS Perak cakap macam ni ke? Sebab apa ketua PAS? Okey. Jadi tolong 19 hari bulan pagi jangan lupa IC, kita kena cukup jumlah lebih daripada 112. Boleh? Reformasi. Lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu melintang. Kita. Baik tuan-tuan, sama-sama nyalakan lampu telefon anda. Nyalakan lampu telefon anda. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Kita Boleh. Ya. Nyalakan lampu telefon anda. Okey, hidupkan lampu telefon tuan-tuan dan puan-puan semua. Mari kita bersama menyanyi. Lagu Kita Boleh. Renat. Lawan sampai. Kita. Baik. Vanakkam Yipidiyar King. Tadi saya kesian tengok menteri besar kita. Dia nak naik ke atas pentas sampai kasut dia tercabut kerana ramai sangat orang nak peluk dia. Ini calon kamu dan ini ahli parlimen Gombak yang akan datang. Pakcik makcik, adik-adik sekalian. Kita minta kerjasama semua. Kita minta. Malam ni malam kita semua. Kita minta ya. Yang mana depan boleh tolong duduk, paling depan boleh tolong duduk Okey, silakan. Tadi bila saya datang daripada Padang, saya lihat makcik, pakcik, uncle, aunty ada yang dah berumur duduk di atas lantai, pegang payung dalam hujan hanya untuk hadir ceramah pada malam ini. Saya lihat yang ada di hadapan saya, pakcik, makcik, adik-adik rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama, yang mewarnai semangat Pakatan Harapan dan Muda yang sebenar. Saya nak tanya kawan-kawan di sini, hadir ada dapat duit ke tidak? Semua yang datang dengan niat ikhlas, gelombang rakyat untuk membawa kerajaan Pakatan Harapan yang baru ke Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai anak muda, saya risau dengan masa hadapan generasi saya. Saya risau apabila saya berjumpa dengan anak-anak muda di luar sana, mereka kongsikan kepada saya, Sadiq, saya tak nak masuk ke universiti. Kerana kalau masuk ke universiti, saya kena belajar 6 tahun baru boleh jadi graduan. Bila jadi graduan, ada hutang pendidikan RM100,000 di belakang saya. Bila saya jadi graduan, gaji sangat rendah. Engineer gaji RM2,300, hutang pendidikan RM100,000, belajar 6 tahun. Ini perkara yang sangat serius. Sebab itu kajian terbaru menunjukkan bahawa 71% lepasan SPM tak nak melanjutkan pelajaran ke universiti.
Ini perkara yang sangat serius. Saya kongsikan ini kerana apabila saya jumpa dengan pengubat kebal dasar, jumpa turun ke padang, ada yang kata, alah Sadiq anak muda, they have it easy. Ini generasi yang malas, generasi yang tidak kuat bekerja, mereka tidak lalui perang. Saya berpandangan, oh ni dah jerit tu, salah, betul, memang salah. Tu Ain, Ain ada sekali. Realitinya, generasi muda pada hari ini adalah generasi sandwich. We are a sandwich generation. Kerana kita perlu bekerja, tekanan daripada bawah dulu. Kita perlu bekerja 2 ke 3 kerja supaya kita dapat menampung kos hari hidup dan memulakan keluarga yang baru. Saya rasa ramai anak muda di sini melalui pengalaman yang sama. Bangun awal pagi, kena hadap trafik 1 jam, datang daripada luar KL, duduk di Kajang Nilai, masuk KL, masuk kerja 8.30, check in, keluar pejabat pukul 6. Habis pukul 6 baru pekerjaan yang pertama. Malam bawa Grab, malam naik kereta, hujung minggu jual barang e-commerce dekat Lazada, dekat Shopee, hanya untuk menampung kos tarikh hidup yang makin lama makin tinggi. Ini baru tekanan bila nak memulakan hidupan yang baru. Nak ada anak, nak ada isteri, nak kahwin, bukan mudah. Tetapi tidak tamat di sana. Generasi saya juga adalah generasi asset light, di mana anak-anak muda pada hari ini, walaupun mereka sudah cecah umur 35 tahun, mereka nak dapat loan, pinjaman dari bank untuk memiliki rumah pun tak boleh. Kereta pun sewa. Tetapi 20 tahun yang lepas, banyak ibu dan ayah kita umur 30 tahun dah boleh milik rumah, dapat pinjaman rumah, dah ada kereta, ada aset yang tersendiri. Tetapi itu nasib generasi kita pada hari ini. Tekanan daripada bawah dulu. Bagi ibu bapa kita, apabila mereka masuk ke fasa pekerjaan, kalau susah, ibu bapa itu atuk nenek kita ada rumah untuk jaga mereka, boleh tolong tampung kos tarikh hidup mereka 2 ke 5 tahun yang awal. Tetapi lihat anak muda pada hari ini, bukan sahaja mereka agak sukar untuk memulakan kehidupan yang baru, tetapi kajian juga menunjukkan, uncle aunty mungkin tahu benda ni, uncle dan aunty, pakcik makcik, ibu dan ayah kita, majoritinya ada kurang dari RM10,000 daripada KWSP dan wang persaraan mereka. They don't even have money for retirement. RM10,000 untuk persaraan cukup atau tidak? Mana cukup? Dan apabila tidak cukup, yang perlu menjaga ibu dan bapa adalah anak graduan tersebut, gaji rendah, hutang pendidikan tinggi, tak ada aset, tak ada rumah, nak ada kahwin susah, nak ada anak susah, dan juga perlu jaga ibu dan bapa. Sebab tu saya katakan generasi kita adalah a sandwich generation. Saya kongsikan ini kerana pada tahun depan kita akan berhadapan dengan kegawatan ekonomi yang serius, a global recession. Ini bukan saya Sadiq kata, ini pakar-pakar ekonomi. Apabila kita berhadapan dengan kegawatan ekonomi, a global recession, one of the worst. Sebab itu pilihan raya ini adalah pilihan raya sangat penting. Pilihan raya ini bukan menentukan nasib saya, Syed Sadiq, Gobind Singh ataupun Amiruddin semata-mata. Pilihan raya ini bakal menentukan nasib negara kita, the consciousness of our country, bagi 5 ke 10 tahun yang akan datang. Sebab itu saya di sini sebagai Presiden muda memberikan sokongan yang penuh dan padu kepada pimpinan dan tim Pakatan Harapan untuk ambil alih Putrajaya and to put us on the right track. Saya katakan ini kerana Pakatan Harapan lah adalah koalisi yang adakan gabungan yang muda dan yang tua, yang berbilang bangsa dan agama. Lawan tetap, lawan sampai. Saya serahkan kembali kepada saudara Gobind untuk menyambung ucapan. Saya minta tolong duduk dulu. Tolong duduk sabar. Relax, bertenang. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya memohon ampun dan maaf. Minta maaf sangat-sangat. Okey, boleh tolong duduk. Tak apa, kita tenang. Sabar. Tak apa, kita ambil masa. Ambil masa. Take your time. Relax. Bertenang dulu. Yang tak pakai minta tenang.
atas kesesakan ini. Okey tak tu? Okay, kita nak Duduk. Minta tolong duduk. Minta duduk. Say. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, kita menjemput Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokrasi. Okey, sekali lagi terima kasih kepada seluruh warga Gombak yang sangat sporting pada malam ni. Kita ada 2 hari lagi. Teruskan usaha, teruskan bekerja untuk kita menangkan Pakatan Harapan kali ini. Mari dulu. Buka lah payung awak. Buka lah payung awak. Apa dia? Buka lah payung awak. Ha? Buka lah payung Tak awak. payah buka. Orang semangat ni. Ada biusuk. Dia makan kat situ mau biusuk. Makan biusuk lah mau. Mau. Makan biusuk lagi tak? Kadang orang Minang. Tak makan biusuk mau. Sedap gila. Terbaik. Ya. Masakan Minang. Oh my god. Mana? Saya pernah kerja di Rawang. Di Rawang. Baru dalam Kali Jaya. Apa itu? SD 14. SD 14 di Subang. Ya. Kerja mana dulu. Eh, apa emang? Bye.